Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi ialah Nur Syazwani binti Omar dari Bachelor Science Biology dengan pendidikan bernombor metrik 203997. Baru-baru ini, bermula dari 8 Oktober sehingga 22 Oktober 2021, saya telah menjalankan pengalaman awal sekolah atau lebih dikenali sebagai PAUS di Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga Kembangan Terengganu. Jadi sebelum saya ceritakan dengan lebih lanjut mengenai pengalaman awal sekolah yang telah saya jalankan, apa kata kita berkenalan dulu dengan SMK Geliga? Kata orang tak kenal maka tak cinta, jadi mari kita bercinta dulu dengan mengenali Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga. Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga atau nama ringkasnya SMK Geliga merupakan sebuah sekolah menengah kebangsaan yang terletak di Perkampungan Geliga, Kemaman, Terengganu. SMK Geliga ini telah dibina di atas tapak seluas 18 ekar bermula dari tahun 1995 dan siap sepenuhnya pada Ogos 1998. SMK Geliga terletak 5 km dari Bandar Cukai dan berhampiran dengan Pantai Kuala Kemaman. Pantai Kuala Kemaman ini merupakan salah satu tempat tarikan pelancong di mana kebiasaannya pelancong-pelancong dari luar daerah Kemaman akan datang ke Pantai Kuala Kemaman untuk menikmati pelbagai hidangan-hidangan yang lazat dan terkenal di Terengganu seperti keropok lekor, ikan celup tepung dan sebagainya. Pada peringkat awal penubuhan, pelajar-pelajar di SMK Geliga menumpang di SMK Cukai dan melakukan sesi persekolahan pada waktu petang. Akhirnya, setelah siap dibina pada Ogos 1998, SMK Geliga telah beroperasi sebagai sebuah sekolah harian biasa pada 16 Ogos 1998. Tahun 2008, Puan Kamariah binti Ishak yang merupakan pengetua pada ketika itu telah menukarkan panggilan SMKG iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga kepada GNES. Okey, ejaannya macam ni. Okey, sebutannya ialah GNES yang bermaksud Geliga National Secondary School. Okey, ini merupakan lencana SMK Geliga yang telah diilhamkan sendiri oleh Encik Zahari bin Kani, iaitu seorang guru di SMK Geliga, hasil perbincangan dengan pengetua pada waktu itu iaitu Encik Jalil bin Abdul Hamid serta beberapa orang guru lain seperti Encik Sirap bin Nasam dan juga Tuan Haji Wan Isa bin Wan Muda. Lagu sekolah SMK Geliga pula dikenali sebagai Perkasa SMK Geliga. Kita hayati baik lirik dalam lagu Perkasa SMK Geliga ini, kita dapat lihat sebenarnya lagu Perkasa SMK Geliga ini ingin menuntut agar pelajar-pelajarnya sentiasa perkasa dalam menuntut ilmu tanpa mengira penat dan lelah dan menjadi bangsa yang berjaya. Misi Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga atau GNES ialah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Manakala visi sekolah GNES seterusnya, infrastruktur di SMK Geliga. Sejarah pun dah tahu, misi dan visi pun dah tahu. Jadi kita dah kenal SMK Geliga dengan lebih dekat. Sekarang saya akan beralih kepada pemerhatian yang saya dapati terhadap proses PDPR di SMK Geliga secara dalam talian. Antara kekuatan ataupun kebaikan yang saya dapati apabila melaksanakan PDPR secara dalam talian ialah kelas PDPR merupakan satu kelas yang fleksibel. Makna katanya, seseorang pelajar itu boleh mengikuti kelas ini tidak kira di mana sahaja mereka berada. Sebagai contoh, jika seseorang pelajar itu terpaksa pulang ke kampung dan sebagainya, mereka masih boleh mengikuti kelas ini kerana kelas dilakukan secara dalam talian tanpa mereka perlu datang ke sekolah. Berbeza pula dengan kelas secara bersemuka, di mana pelajar wajib datang ke sekolah untuk mengikuti sesuatu kelas itu. Kata melaksanakan PDPR secara dalam talian yang kedua ialah pembelajaran menerusi infografi yang menarik. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan, seseorang pelajar itu akan lebih mengingati tentang sesuatu topik sekiranya mereka belajar sambil diberikan gambar ajar mengenai topik tersebut. Jika kita bandingkan dengan PDP secara bersemuka, guru-guru hanya melafazkan ataupun mengajar dengan melalui lisan tanpa dapat menunjukkan rajah yang menarik kepada pelajar ketika mengajar. Jadi pembelajaran semasa PDPR, guru-guru dapat memaparkan imej yang berkaitan dengan topik yang diajar bagi membantu pelajar mempunyai imajinasi ataupun lebih memahami tentang topik tersebut. Setiap perkara pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Begitu juga dengan pelaksanaan PDPR. Jadi antara kelemahan yang saya dapati melaksanakan PDPR secara dalam talian ialah masalah capaian internet. Pembelajaran dan pengajaran di rumah ataupun secara dalam talian sangat memerlukan pencapaian internet yang sangat baik.
Sekiranya terdapat pelajar yang mempunyai masalah capaian internet yang tidak baik, maka mereka mungkin akan ketinggalan dalam sesuatu kelas. Maka disebabkan itu, antara penambahbaikan yang boleh dilakukan oleh para guru ialah merekod setiap sesi pembelajaran yang dilakukan secara dalam talian agar pelajar-pelajar yang mempunyai masalah capaian internet yang tidak baik dan sebagainya masih mampu mengulang tayang kelas tersebut. Kelemahan yang kedua ialah pelajar kurang fokus. Berdasarkan pemerhatian saya dapati pelajar-pelajar kurang fokus apabila mengikuti kelas secara dalam talian ini. Hal ini kerana mereka mengikuti sesuatu kelas tersebut menggunakan gadget-gadget seperti telefon bimbit maupun penggunaan laptop. Jadi, apabila perkara ini berlaku, pelajar-pelajar lebih cenderung untuk melihat perkara-perkara yang menarik perhatian mereka seperti melihat permainan online game, melihat YouTube dan sebagainya. Dapati juga mereka tidak menjawab soalan yang diberikan oleh guru kerana hilang fokus semasa pengajaran dan pembelajaran secara dalam talian. Setelah melaksanakan PAS dan melihat sendiri proses PDPR dengan lebih dekat, saya kini merasakan saya lebih bersedia untuk menjadi seorang guru. Hal ini kerana apabila melihat realiti sebenar profesi seorang guru, saya berasa lebih bersedia dan bersemangat untuk menempuhi apa sahaja cabaran dalam menjadi seorang pendidik. Guru pembimbing saya iaitu Puan Wan Azizah menggunakan pelbagai jenis alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar dalam memastikan pelajar-pelajarnya sentiasa faham akan sesuatu topik. Jadi antara alat bantu mengajar dan bahan bantu mengajar tersebut ialah aplikasi Telegram dan Google Meet. Jadi guru pembimbing saya sentiasa menggunakan aplikasi Google Meet dan Telegram sebagai alat bantu mengajar secara bergilih-gilih mengikut keperluan semasa. Kebiasaannya, aplikasi Google Meet digunakan untuk sesi pengajaran, manakala aplikasi Telegram digunakan untuk beliau memberikan sebarang maklumat kepada pelajar mengenai sesuatu subtopik ataupun tugasan-tugasan yang perlu dilaksanakan. Manakala bahan bantu mengajar seperti PDF, PowerPoint dan juga Google Slide digunakan oleh guru maupun pelajar sebagai bahan rujukan. Guru pendamping saya akan melakukan pengumuman awal ataupun pemberitahuan awal kepada para pelajar mengenai jadual mereka pada sesuatu minggu. Sebagai contoh, guru pendamping akan memberi maklumat awal mengenai jadual, aktiviti kelas dan juga topik yang akan dipelajari pada minggu ini menggunakan aplikasi Telegram. Puan Wan Azizah sentiasa mengamalkan amalan perbincangan mengenai sesuatu topik. Apabila setelah selesai mengajar mengenai sesuatu topik, beliau akan memberikan latihan kendiri kepada para pelajar dan mengadakan sesi perbincangan. Di dalam perbincangan ini, mereka akan berbincang mengenai teknik menjawab yang betul bagi latihan kendiri yang telah diberikan oleh Puan Wan Azizah. Dalam sesi ini juga, para pelajar digunakan untuk bertanya apa-apa sahaja soalan mengenai topik yang dipelajari. Saya mendapati Puan Wan Azizah juga menggunakan amalan pedagogi problem-based learning di mana para pelajar diberikan satu situasi mengenai topik yang dipelajari dan mereka perlu berfikir dengan aras yang lebih tinggi bagi menyelesaikan masalah kepada situasi tersebut. Antara pelaksanaan hebat yang telah dilaksanakan oleh guru pendamping saya adalah dengan melakukan aktiviti mencabar minda di mana para pelajar akan diberikan sesuatu misi. Mereka perlu melaksanakan misi tersebut dengan menjawab soalan-soalan berkaitan topik peredaran darah manusia. Melalui aktiviti ini, saya dapat lihat pelajar sangat seronok untuk menyelesaikan misi tersebut dan dapat mengingatkan kembali ingatan mereka terhadap topik yang baru saja mereka pelajari, tetapi dengan menggunakan aktiviti yang lebih menarik dan mencabar minda. Seterusnya, saya akan bercakap mengenai refleksi terhadap budaya kerja dan budaya sekolah di SMK Geliga. Antara kekuatan atau kelebihan yang saya dapat lihat apabila melaksanakan kegiatan kokurikuler secara dalam talian ialah dapat meningkatkan kemahiran pelajar. Kurang daripada pandemik COVID-19, kebanyakan pelajar tidak dapat bergerak ataupun keluar dari rumah melakukan riadah yang mereka suka seperti sebelum ini. Maka dengan adanya aktiviti kokurikuler secara dalam talian, secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran pelajar serta mengisi masa lapang mereka. Namun, kekurangan yang diperoleh apabila melaksanakan kegiatan kurikulum secara dalam talian ialah pelajar tidak dapat memahami tentang sesuatu teknik itu dengan lebih mendalam atau dengan lebih jelas kerana mereka hanya melihat secara dalam talian. Aktiviti kurikulum yang saya telah sertai semasa melaksanakan PAS di SMK Geliga ialah aktiviti sukan dan permainan bola jaring. Sewaktu saya mengikuti kegiatan kurikulum, aktiviti dan permainan bola jaring di SMK Geliga ini, sebenarnya pada waktu itu mereka akan mengadakan satu pertandingan bola jaring peringkat daerah Kemaman. Jadi untuk itu saya akan ceritakan cara pelaksanaan pertandingan tersebut dilaksanakan.
Langkah pertama adalah dengan penumbuhan kumpulan khas di aplikasi Telegram untuk ahli-ahli gelak bola jaring SMK Geliga. Langkah kedua, hebohan poster mengenai pertandingan bola jaring di kumpulan khas Telegram. Langkah ketiga, guru menyediakan bahan rujukan mengenai jenis hantaran bola. Langkah keempat, hebohan link mengenai kuis yang akan dijawab oleh para pelajar dan juga menjadi indikator kepada pemenang. Langkah kelima, penyerahan sijil kepada para pelajar. Menerusi penglibatan saya dalam aktiviti co-curriculum secara dalam talian baru-baru ini, saya dapat melihat aktiviti co-curriculum sebenarnya banyak membantu dalam profesion perguruan. Antaranya ialah dapat meningkatkan keyakinan diri dengan mengambil tanggungjawab mengendalikan sesuatu aktiviti co-curriculum. Jika sebelum ini guru itu hanya mengajar 30 orang pelajar pada satu masa, kini beliau dapat meningkatkan keyakinan diri dengan mengendalikan kelab co-curriculum yang kebiasaannya terdiri daripada beratus-ratus orang pelajar. Dengan cara ini, seseorang guru itu dapat meningkatkan keyakinan diri apabila mengajar lebih ramai orang pelajar. Selain itu juga, aktiviti co-curriculum dapat melatih seseorang guru itu merancang dengan baik. Hal ini dapat membantu guru tersebut untuk mengadakan perancangan serta pelan pembelajaran yang lebih baik serta melatih mereka berfikiran secara kreatif dan kritis. Setelah menjalankan PAL selama 14 hari, saya dapati terdapat beberapa penambahbaikan yang boleh dilakukan, termasuklah dalam budaya kerja, budaya sekolah, aktiviti kurikulum dan juga peranan persatuan ibu bapa dan guru sekolah menengah kebangsaan Geliga. Antaranya ialah guru boleh melakukan sesi take away homework di mana guru meletakkan semua kerja rumah atau kerja sekolah yang perlu dilakukan oleh pelajar di dalam satu tempat dan ibu bapa akan datang ke sekolah dan take away sahaja kerja-kerja tersebut. Dengan cara ini, pelajar-pelajar akan lebih bersemangat untuk melakukan kerja-kerja sekolah tersebut, melihatkan kepada kesungguhan ibu bapa dan guru. Selain itu juga, persatuan ibu bapa dan guru boleh memberikan kesedaran kepada ibu bapa tentang kepentingan pembelajaran walaupun secara dalam talian. Dengan cara ini, ibu bapa akan lebih cakna dengan pembelajaran anak-anak walaupun mereka hanya belajar daripada rumah dan sebagainya. Bagi aktiviti co-curriculum pula, guru-guru boleh melakukan aktiviti yang lebih mencabar dan dapat menarik perhatian pelajar. Sebagai contoh, guru merekod diri mereka melakukan demonstrasi memegang kayu hoki yang betul, cara membaling bola dan sebagainya. Dengan cara ini, pelajar akan lebih tertarik untuk mengenali dan mendalami sesuatu kemahiran dengan lebih mendalam. Bagi pembelajaran berasaskan perkhidmatan sulam, antara program yang saya ingin cadangkan ialah aktiviti gotong royong membersihkan pantai. Seperti yang kita sedia maklum, SMK Geliga merupakan sebuah sekolah yang terletak berhampiran dengan perkampungan dan juga pantai Kuala Kuaman. Maka aktiviti gotong royong seperti ini dapat mendidik para pelajar untuk sentiasa bekerjasama dengan penduduk setempat bagi menjaga kebersihan kawasan sekitar. Secara keseluruhannya, saya sangat seronok menjalankan PAS selama 14 hari ini. Segala pengalaman yang telah saya timba selama menjalankan PAS akan sentiasa saya ingati. Saya berharap saya dapat menjadi seorang guru yang mampu meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia. Sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.